Kenapa Siti Bainun ni tak suka sangat dekat adik Bella ni? Okey, baru-baru ni adalah keluar satu kenyataan dekat media yang menyatakan Siti Bainun ni dia start tak suka Bella sebab Bella ni tertarik lansir dekat rumah Siti Bainun ni sampai besi kat lansir tu jatuh. So sejak daripada tu lah dia tak suka dengan adik Bella ni. Korang rasa kat mana logik dia? Hai, Assalamualaikum dan hai, selamat datang ke WESB TV. Jangan lupa like, comment and subscribe. Audio Jungle. Audio Jungle. Hari ini kita akan membincangkan tentang isu adik Bella yang merupakan seorang kanak-kanak istimewa yang telah pun diabai dan didera di sebuah rumah kebajikan. Saya rasa dah ramai orang tahu tentang kisah adik Bella ni, tapi kenapa kita nak cerita balik ataupun kita nak bangkitkan balik isu ni? Sebab kita nak kemenangan dan juga kebenaran berpihak kepada adik Bella. Okey, siapa sebenarnya adik Bella ni? Adik Bella ni dia merupakan seorang kanak-kanak kurang upaya yang telah pun dijumpai masa berumur 7 tahun. Masa orang jumpa adik Bella ni, dia tengah berkeliaran dekat area KL. Dan ada yang cakap adik Bella ni dia akan masuk dekat setiap lorong yang ada dekat area KL. So you guys just brain. Kanak-kanak kurang upaya yang berumur 7 tahun berjalan sorang-sorang dekat area KL. Kita yang umur atas 20 ni pun tak berani lagi nak berjalan dekat area KL sorang-sorang. So, tapi kenapa adik Bella ni berjalan sorang-sorang dekat area KL? Mana penjaga dia? Mana parents dia? Okay, sebab ada orang cakap Bella ni dia merupakan anak yatim piatu. Tapi tak tahulah sejauh mana kebenaran tu sebab tak ada lagi family yang tuntut adik Bella tu setakat hari ni lah. Okey, kemudian ada pihak yang berperi kemanusiaan telah buat report dekat JKM dan JKM telah pun menempatkan adik Bella ni dekat Rumah Sinar Harapan Tengku Ampuan Najihah di Negeri Sembilan. Sampailah adik Bella ni umur 12 tahun. Masa adik Bella ni umur 12 tahun, adik Bella ni dia telah pun dibawa ke mahkamah. Tujuan dia dibawa ke mahkamah adalah untuk urusan sambung penjagaan lah. Tapi nak dipendekkan cerita, masa dekat mahkamah tu ada pengasas rumah bonda. Pengasas rumah bonda ni kononnya dia macam minat lah untuk jaga adik Bella ni. Katanya dia suka dekat anak-anak kurang upaya ni sampai dia ada beli mainan lah untuk tarik ambil hati adik Bella ni. So kalau saya tak sebut pun nama pengasas rumah bonda ni, you guys tahu kot siapa kan? Yes, Siti Bainun. Dan dia punya penasihat dia ada Syed Azmi. Kenal kan Syed Azmi? Kenal tak? Yang selalu buat video motivasi tu. Itulah. So disebabkan Siti Bainun ni dia ada mengasaskan rumah kebajikan yang menempatkan kanak-kanak kurang upaya, yang menempatkan wanita yang mengandung anak wanita kan. So hakim pun benarkanlah adik Bella ni untuk diletakkan di bawah jagaan Siti Bainun. So adik Bella duduklah di bawah jagaan Siti Bainun daripada Julai 2020 sampailah hujung Oktober 2020. Masa hujung Oktober 2020 tu, adik Bella ni dia telah pun dibawa ke kondominium milik Siti Bainun. Okey, sejak daripada hari tersebut lah, sukarelawan dekat rumah bonda ni dah lost contact dah dengan adik Bella tu tadi. Dah tak tahu apa-apa dah pasal adik Bella tu. Tapi pada Februari 2021 adalah sukarelawan daripada rumah bonda ni datang ke kondominium milik Siti Bainun tu tadi. Tapi tak ada apa-apa yang pelik pun jadi dekat adik Bella. Means tak ada lah lebam ke, kesan lebam ke ataupun kesan luka ke dekat badan adik Bella. Memang tak ada. Dia just macam biasa je. Tapi adik Bella ni dia nampak macam sedikit murung. Dan dia ada sebab adik Bella ni dia merupakan seorang yang ceria, yang happy. Yelah budak kan, happy lah. Tapi dia nampak macam sedikit murung. So dalam masa yang sama, adik Bella pun ada cakap dekat sukarelawan tu, dia cakap dia tak nak duduk sini dah. So disebabkan sukarelawan tu dia tak bersifat kebainunan, dia bersifat kemanusiaan. So dia cakap lah dekat Siti Bainun tu, dia cakap yang adik Bella ni tak nak duduk sini dah.
Tapi Siti Bainun balas, dia cakap jangan masuk campur urusan penjagaan adik Bella ni. So nak buat macam mana kan dah kalau Siti Bainun cakap macam tu. Tapi yelah, orang cakap sepandai-pandai Siti Bainun melompat akhirnya menghempak 10 peguam. Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Okey, nak dijadikan cerita, pada 23 Jun 2021 penghuni kondominium milik Siti Bainun tu telah pun disahkan positif COVID lah. Okey, so masa tu Siti Bainun ni dia telah pun dihantar ke pusat kuarantin. So, tapi adik Bella pun sebenarnya dia pun positif COVID. Tapi adik Bella ni dia tak dibawa pun ke pusat kuarantin. Sebab yelah, kalau Siti Bainun dedahkan kepada pihak KKM tentang adik Bella ni yang dia pun positif COVID, kantoi lah kan. Sebab adik Bella kan dah penuh dah lebam-lebam kat badan dia, kesan-kesan kena dera tu, nanti kantoi lah kan. So sebab tu lah dia tak bawa pun adik Bella, just Siti Bainun je yang pergi dekat pusat kuarantin. Masa Siti Bainun tu dia pergi ke pusat kuarantin, so masa ni lah Puan Zuriati Sudin ataupun dikenali sebagai Mami, sebab Bella panggil dia Mami. Dia macam ada insting tau, sebab dia yang jaga Bella tau daripada Bella tu umur 7 tahun. Dia rasa macam ada something yang tak kena dengan adik Bella ni. So dia datang dekat rumah Siti Bainun tu tadi untuk jumpa dengan adik Bella. Okey, macam kita tahu untuk kita masuk kondominium kita kena ada access card kan. Tapi Mami tu tadi dia tak ada access card, tapi Mami tu dia lagi bijak lah sebenarnya, sebab dia kenal runner yang selalu datang rumah Siti Bainun tu. So dia call runner tu untuk pinjam access card. Bila dia dah dapat access card tu, dia terus masuklah rumah Siti Bainun tu kan. Masa dia panggil adik Bella, lepas tu adik Bella pun keluar daripada bilik store dalam keadaan yang sangat menyayat hati, sebab yelah anak yang dijaga daripada umur 7 tahun dalam keadaan yang sihat, yang ceria, yang berisi, dia jumpai dalam keadaan yang sangat-sangat teruk. Dalam keadaan yang badan dia penuh dengan luka, dengan lebam, tangan dia penuh dengan kesan melecur. Bukan melecur biasa, melecur yang campur dengan nanah. So Mami ni, dia tanyalah dekat staff Siti Bainun yang ada dekat dalam rumah tu. Dia tanya apa yang dah jadi dekat adik Bella ni sebenarnya. Tapi diorang ni, staff tu tadi sebenarnya dia dah diajar untuk menipu. Dia mestilah nak backup Siti Bainun tu kan. Tapi yelah Mami dia tak percaya, dia terus bawa Bella ke hospital. Dia terus call ambulans dan bawa Bella ni ke hospital. Tapi dalam masa yang sama, Mami ni dia dah call Syed Azmi. Syed Azmi ni kan yang saya cakap tadi, dia kan penasihat rumah bonda ni kan. Tapi Syed Azmi ni dia just cakap kalau itu adalah kes dera, just settle sendiri. Tapi dalam masa yang sama, Syed Azmi ada cakap dia akan call pihak JKM immediately. Tapi hakikatnya dalam rekod tak ada pun benda tu. Dia tak call pun. Antara bentuk penderaan yang adik Bella ni terpaksa tanggung sepanjang dia duduk di bawah penjagaan Siti Bainun ni, antaranya pada pukul 6.30 pagi, adik Bella ni dipaksa untuk berdiri dekat depan dinding sampailah semua orang tidur. Dia tak diberi makan langsung, kalau dia dibagi makan pun dia just makan sisa-sisa orang lain je. Tu pun kalau ada lebih sisa orang lain, kalau tak ada dia just makan nasi yang dicampur dengan cili kisar. Lepas tu, kalau adik Bella ni duduk, Siti Bainun ni arahkan 5 orang kanak-kanak untuk pukul adik Bella ni. So, ada juga menurut keterangan saksi yang sebenarnya adik Bella ni pernah dipukul dengan menggunakan hanger sampai hanger tu patah. Dan adik Bella juga pernah disiram dengan air panas berkali-kali sampai kesan melecur dekat tangan dia tu bernanah. Peha dia pernah ditekap dengan menggunakan kuali panas. Tangan dia pernah kena ikat dan mata dia pernah kena tutup. Lepas tu tangan dia yang tadi ada kesan melecur tu tadi pernah kena rendam dalam air panas yang berisi Dettol dan juga garam. The worst part is adik Bella ni pernah kena paksa makan najis dia sendiri. Kalau adik Bella ni muntah, dia dipaksa pula untuk makan najis dan juga muntah dia tu tadi.
Kenapa Siti Bainun ni tak suka sangat dekat adik Bella ni? Okey, baru-baru ni adalah keluar satu kenyataan dekat media yang menyatakan Siti Bainun ni dia start tak suka Bella sebab Bella ni tertarik lansir dekat rumah Siti Bainun ni sampai besi kat lansir tu jatuh. So sejak daripada tu lah dia tak suka dengan adik Bella ni. Korang rasa kat mana logik dia sampai dia kena tanggung derita macam tu? Sekarang ni Siti Bainun dia telah diwakili oleh 10 orang peguam. Tapi tak apa sebab kes ni dia mendapat perhatian TMJ dan juga Cik Puan Ida. So baginda telah bertitah untuk menghantar peguam baginda secara percuma untuk menyelesaikan kes ni. So marilah kita sama-sama berdoa supaya kebenaran dan juga kemenangan berpihak kepada adik Bella. #JustinForBella. Audio Jungle. Audio Jungle.